Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan isu falsafah, berkaitan dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi jika dilihat pada kuliah yang sebelum ini, kita dah lihat secara khusus apa yang dimaksudkan dengan falsafah dan juga apa yang menghubungkan antara falsafah dengan rukun negara yang 5. Itu kita dah bincang pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita akan lihat falsafah dan isu semasa dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan. Bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan memberi satu gambaran yang baik terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okey, secara ringkasnya kita dah lihat pada minggu lepas rukun negara iaitu berobjektif untuk membina diri kita dengan lebih besar, dengan lebih berpotensi. Ya, kalau kita lihat di sini ada 5 rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, kita dah lihat juga pada minggu lepas iaitu objektif dan juga prinsip yang ada dalam membina diri besar, diri individu. Kalau kita lihat prinsip yang ada merupakan rukun negara yang kita pegang daripada dulu sehingga sekarang, sehingga kini, dan juga objektifnya tidak lain tidak bukan adalah mencapai satu perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Yang keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan juga yang terakhir sekali, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi dapat kita fahami di sini bahawa rukun negara mempunyai objektif yang lebih jauh, iaitu memelihara keharmonian negara kita secara global daripada perkara yang dapat memusnahkan negara kita sendiri. Seterusnya kita akan lihat juga bagaimana falsafah di sebalik rukun negara yang 5. Jika dilihat di hadapan, semua pelajar dapat lihat di hadapan, maknanya kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan mempunyai hikmah, mempunyai falsafahnya yang tersendiri yang kita perlu ketahui agar kita dapat mempraktikkannya secara praktikal. Baik, maka pada hari ini kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apa yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Iaitu pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Maka jika kita hayati falsafah pendidikan kebangsaan, ia mempunyai elemen yang perlu kita fahami, di mana terdapat pelbagai elemen di dalam FPK. Yang pertama, pendidikan suatu usaha yang berterusan. Jika kita lihat secara khusus, pendidikan bermula daripada kecil, menengah, kemudiannya pergi kepada peringkat tinggi dan juga peringkat universiti. Itu maksudnya berterusan. Tidaklah pendidikan itu terputus pada satu-satu tempat sahaja, satu-satu tahap sahaja.
Yang kedua, perkembangan potensi individu, bertujuan membuat individu tersebut lebih berdaya saing dan juga kendiri. Yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang seterusnya, insan yang seimbang harmonis. Seterusnya, kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Kemudiannya, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kemudian, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Kemudiannya, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Kemudian, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Seterusnya, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Dan juga yang terakhir, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Jadi kalau kita lihat dalam elemen FPK, dia membawa kepada kesejahteraan individu secara komprehensif dan juga holistik, tidak terlepas satu aspek pun. Maka perkara ini kalau kita lihat secara khusus adalah mustahil dapat dicapai sekiranya ia hanyalah pada satu skop masa yang tertentu. Oleh yang demikian, kita perlu melihat ini adalah satu proses yang berterusan yang tidak akan habis sehinggalah ke pintu penamat ataupun sehinggalah meninggal dunia. Jadi fungsi elemen yang ada dalam FPK ini ialah membina negara kecil. Apa yang maksudkan dengan membina negara kecil? Maksudnya ialah membina satu jati diri yang kompak dalam diri individu. Jadi contoh, para pelajar sekarang ini dibekalkan dengan emosi yang baik, dibekalkan dengan ilmu yang baik, dibekalkan dengan akhlak yang baik, kemudiannya dibekalkan dengan ilmu yang menyeluruh dan juga bersepadu. Dalam hal ini, pelajar dapat berfikir secara bagus, secara positif dan juga bertindak secara positif. Akhirnya memberi impak kepada negara dan juga kepada komuniti setempat. Jadi itu maksudnya membina negara yang kecil, dalam skop yang kecil, tetapi akhirnya semakin besar dan juga semakin besar. Baik, kita akan mendalami aspek utama satu persatu pada hari ini. Yang pertama iaitu aspek jasmani, iaitu ia meliputi tubuh badan kita, jasad tubuh badan kita. Walaupun mahu melahirkan manusia yang pintar, mengenai sesuatu yang mendalam dan berpengetahuan luas, tetapi kita harus akur bahawa manusia mempunyai jasad. Jika tidak diberikan perhatian kepada jasad, sudah tentu pemikiran akan terjejas dan tidak dapat berfungsi secara optimum. Jadi dalam aspek jasmani ini, perkara yang perlu dititikberatkan ialah pergerakan fizikal. Maksudnya, tidaklah seorang itu hanya pada menggerakkan mereka punya pemikiran, bahkan mereka punya fizikal turut bergerak bersama. Maksudnya, co-curriculum, aspek sukan perlu diterapkan sebagai pembinaan aspek jasmani. Yang kedua, aspek emosi. Apa yang kita fahami dalam aspek emosi? Aspek emosi yang kita namakan sebagai EQ menjadi pengukur kestabilan emosi, dan juga emosi perkara yang subjektif, perkara yang tidak dapat dilihat tetapi ia amat penting sekali. Terdapat anggapan bahawa pemikiran rasional atau aspek kognitif itu tidak terletak di satu landasan yang bersifat bukan kognitif, kerana dianggap kognitif itu fundamental, tetapi sebenarnya tidak. Jadi dalam hal ini, apabila seseorang berfikir secara rasional, sebenarnya mereka mempunyai satu landasan, satu fundamental yang kukuh, yang hebat. Jadi mustahil tanpa ada asas yang hebat mampu menggarap emosi yang bagus. Fungsi kognitif juga bergantung kepada emosi yang stabil. Jika emosi tertekan, misalnya, tidak mungkin kita dapat berfikir dengan baik dan tidak mungkin kita dapat mencapai kognitif yang maksimal. Dalam sistem pendidikan negara, dinyatakan beberapa cara yang digunakan oleh guru untuk berinteraksi dengan pelajar, seperti adanya elemen kasih sayang, adanya elemen mengambil berat antara satu sama lain, dan juga adanya sesi kaunseling dan lain-lain. Hal ini memainkan peranan dalam menimbulkan emosi yang stabil dalam kalangan pelajar. Jadi kalau kita lihat secara spesifik,
EQ ini memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk tindak tanduk, tingkah laku. Jadi tingkah laku ialah berasaskan kepada emosi. Kita ambil contoh, sekiranya pelajar mempunyai satu masalah, mereka tidak ada tempat untuk pergi mengadu, tidak ada tempat untuk mereka menceritakan masalah mereka. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya pelajar akan tertekan dengan diri sendiri dan juga melakukan perkara yang di luar batasan. Maka dalam hal ini, dalam konteks Malaysia, kita meraihkan pelbagai keadaan emosi. Maka perlulah berjumpa, perlulah bertemu, melakukan temu janji dengan kaunselor dan juga lain-lain. Itu perkara yang kedua yang berkaitan dengan aspek emosi. Aspek yang ketiga yang kita namakan sebagai aspek rohani. Apabila disebut sebagai rohani, ia berkaitan dengan keagamaan. Kerohanian itu tidak terpisah dari fahaman atau kegiatan asas dari segi pemikiran atau fahaman fundamental yang dipunyai seorang pelajar itu dalam bentuk keagamaan. Ini untuk menjamin bahawa perkembangan rohani seorang pelajar itu tidak terputus apabila mereka melalui pendidikan yang formal. Selain itu, terdapat subjek-subjek yang memberikan pendidikan dalam aspek kerohanian, iaitu subjek mata pelajaran agama dan sebagainya. Baiklah, dalam aspek ketiga, iaitu rohani, ia memberi satu sokongan yang amat kuat terhadap individu. Bagaimana kita lihat sekiranya aspek rohani yang lemah akan membuat satu tindakan yang tidak rasional dan juga akan mengambil jalan yang pintas. Sebab itu fungsi agama ialah untuk mendukung aspek rohani. Bahkan lebih daripada itu, aspek rohani yang perlu didahulukan dulu sebelum melahirkan aspek jasmani. Terdapat pelbagai pandangan sarjana di sana beritahu kepada kita bahawa rohani inilah yang mendirikan jasmani. Sekiranya rohani bagus, maka jasmani akan bagus. Sekiranya rohani tidak berapa bagus, maka fizikal pun tidak bagus. Jadi cara untuk kita menerapkan rohani yang bagus ialah dalam keilmuan keagamaan. Perlulah kita mendalami ilmu agama. Sebagai pelajar, saya boleh bagi contoh, apabila ada peluang kita pergi memperbanyakkan majlis ilmu. Pergi memperbanyakkan majlis ilmu maksudnya boleh membuat usrah ataupun melakukan satu halaqah berkaitan dengan keilmuan. Di situ sebenarnya bukannya membincangkan ilmu, tetapi sebenarnya di situ ialah ada satu sudut keakraban antara pelajar. Jadi aspek rohani perlu dipentingkan untuk menjamin keharmonian diri sendiri, khususnya para pelajar yang mempunyai pelbagai subjek untuk difahami dan juga mempunyai pelbagai keadaan disiplin yang perlu diadapt. Okey, baik. Aspek yang keempat, yang terakhir sekali yang kita bincang ialah aspek intelek. Sistem pendidikan yang mementingkan mata pelajaran bersifat akademik bertujuan membina ilmu dan juga minda pelajar ke arah pemikiran yang lebih tajam dan lebih luas. Bagi meningkatkan pencapaian ini, penggunaan sistem penilaian yang tidak hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan akhir semata-mata dan sebagainya, tetapi sistem penilaian juga memberi ruang kepada penilaian yang lebih kreatif dan lebih sihat. Maka dalam perkara ini, pelajar bukanlah hanya perlu belajar menggunakan fikiran intelek semata-mata. Bahkan dalam masa yang sama, mereka perlu menggunakan skill, kemahiran dan juga emosi yang bersesuaian dalam kadar tertentu. Ini adalah penting untuk kita menghadapi cabaran-cabaran masa depan, khususnya dengan cabaran teknologi yang sangat moden ataupun yang kita namakan sebagai Industrial Revolution 4.0, di mana intellectual development, creativity dalam pemikiran diperlukan bagi membina seorang insan yang dapat menangani masalah-masalah akademik dan intelektual dalam masyarakat akan datang. Jadi ini penting dalam konteks kita membina satu perkara untuk mendepani masalah-masalah yang serba canggih. Seperti dahulu kita tidak terdapat pelbagai mesin,
tidak terdapat pelbagai aplikasi yang ada pada zaman kini. Maka zaman kini memerlukan 2 hingga 3 kali ganda keupayaan diri untuk bergerak lebih jauh dan juga lebih berdaya saing. Jadi di sini kalau lihat di hadapan ini ada satu rajah, di mana memberi input tentang keseimbangan dan keharmonian. Insan yang seimbang dan harmonis. Adanya ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, kemudiannya adanya tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat, kemudiannya dihiasi dengan diikat dengan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maka intelek, rohani, jasmani, emosi akhirnya memberi keseimbangan kepada seseorang individu. Ilmu pengetahuan perlu ada dengan akhlak, tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat perlulah ada. Tidak berlaku seseorang yang memberi sumbangan tanpa ada ilmu pengetahuan, dan juga tidak berlaku seseorang yang ilmu pengetahuan tetapi tidak bertanggungjawab. Baik, jadi di sini kita akan lihat dengan lebih terperinci bagaimana rukun negara membina diri yang besar dan juga falsafah pendidikan kebangsaan membina negara yang kecil dalam skop yang besar. Jadi kita boleh lihat di sini negara nasional itu maksudnya rukun negara yang sangat besar, mempunyai dimensi teoretikal dan juga dimensi praktikal. Begitu juga dengan diri individu yang perlu ada semua perkara, antaranya ialah logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetik, etika, politik, ekonomi dan peradaban. Dalam erti kata yang lain, pelajar apabila mereka belajar mengetahui proses pembelajaran satu peringkat ke satu peringkat, akhirnya membantu diri sendiri untuk lebih berjaya. Kemudiannya diri sendiri membantu masyarakat setempat dan juga akhirnya membantu negara pada skop yang lebih besar. Jadi persoalannya di sini, isu berkaitan dengan falsafah ini amatlah boleh dikait dengan rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Persoalannya kenapa dan juga bagaimana cara untuk kita memudah cara untuk kita menarik minat orang untuk belajar berkaitan dengan falsafah. Jadi di sini ada beberapa solusi yang kita boleh buat. Iaitu bidang falsafah merupakan bidang akademik yang bersifat rasional, intelek dan konsep-konsep banyak yang abstrak. Jika gunakan pendekatan yang hanya memberi perhatian kepada intelektual, akademik dan pemikiran abstrak semata-mata, sudah tentu tidak dapat disampaikan kepada masyarakat awam, kerana sebahagian besar mereka tidak mempunyai kecenderungan ke arah pemikiran intelektual, abstrak dan sebagainya. Maka penyelesaian di sini kalau kita lihat iaitu dengan pelbagaikan cara, iaitu bukan hanya berasaskan kepada penyampaian akademik, tidaklah secara penulisan akademik. Yang kedua ialah mungkin kita boleh menggunakan platform yang lain seperti bercerita, membuat buku novel, membuat lakonan berbentuk falsafah, membuat teater yang berkaitan dengan falsafah. Jika falsafah itu dibentangkan dalam konteks sejarah, maka ini akan lebih bermakna. Jadi ini ialah salah satu cadangan konteks sejarah dikaitkan dengan falsafah, maka menjadikan ia realistik dan juga dapat diterima oleh masyarakat pada masa kini. Dengan itu, falsafah dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia itu sendiri, bukan sebagai satu abstraction yang hanya bersifat intelektual, cuma difahami dan kemudian dihafal sebagai satu bahan intelektual. Jadi yang akhir sekali, kuliah pada hari ini membincangkan tentang kaedah untuk menarik minat kepada ilmu falsafah, dan juga apabila masyarakat awam mendengar falsafah, itu ialah perkara yang sangat complicated. Maka caranya ialah kita boleh kaitkan falsafah dengan satu-satu keadaan. Falsafah pendidikan, kita memudahkan kaedahnya dengan lakonan ataupun dengan gambar dan juga infografik. Falsafah yang ada dengan sejarah, kita perlu keluarkan pengajaran yang terdapat dengannya, tidak perlu memanjangkan perbincangan tentang sejarah. Itu contohnya. Jadi ini ialah satu usaha yang kita boleh buat agar
semua dapat memahami falsafah dalam kehidupan masing-masing. Jadi itu sahaja untuk kuliah hari ini. Kita bertemu pada kuliah akan datang dengan tajuk yang baru. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.